Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan bacaan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana yassir wa la tu'assir. Rabbana tamim lana bil khair. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala rasulihil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ni kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmatnya dapat kita bertemu pada hari yang penuh dengan kebahagiaan ini, iaitu bertepatan dengan kalau siang tadi 10 Muharram kita sebut dengan hari Ashura, dan semalamnya kita berada pada hari yang ke-9 Muharram yang disebut juga dengan Tasu'ah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti mana kita maklum bahawa hari Ashura adalah hari yang digalakkan untuk kita berpuasa. Tadilah tengok tadi sampai ramai muslimat buka puasa kan. Seperti mana yang kita maklum juga, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bumi ini dan dia memilih di kalangan makhluknya siapakah yang dia ingin muliakan. Itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak ada kuasa untuk orang kata apa, membangkang ataupun menyatakan bahawa kita tidak bersetuju dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini, maka Allah taala telah menciptakan di sana matahari dan juga bulan. Allah juga menciptakan bintang dan juga segala macam yang ada di dunia ini dengan tujuan untuk kita mengambil manfaat. Seperti mana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus, huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Kata dia ataupun kata Allah Subhanahu wa taala, dia telah menciptakan matahari sebagai dhiya, cahaya yang menerangi, wal qamara nura, dan juga bulan itu juga bercahaya. Digunakan pada matahari dengan dhiya kerana pada zat batang tubuh matahari itu keluarnya cahaya, terpancarnya cahaya. Manakala Allah Ta'ala menyebut wal qamara nura, dan pada bulan itu ada nur, cahaya juga diertikan dalam bahasa kita, kerana bulan meminjam cahaya matahari. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala pada bulan itu wa qaddarahu manazila, dan kami ataupun dia telah menetapkan, telah menentukan kepada bulan itu manazil. Manazil ni kata jamak plural, maksudnya rumah-rumah. Satu hari bulan, bagaimana bentuk bulan itu? 2 hari bulan, 3 hari bulan, 4 hari bulan, mencecah sampai 14, 15 hari bulan, dia mengembang, kemudian kembali mengecil. Kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa buat begitu? Wa qaddarahu manazila, tujuannya ialah lita'lamu 'adadas sinina wal hisab, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan juga bilangan hari-hari yang kita lalui. Itu antara kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq, kata Allah, tidaklah dia menciptakan semua itu melainkan dengan kebenaran. Dengan kita melihat
bulan, matahari, tidakkah kita rasa itu adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu antara disebutkan sebagai tujuan Allah Taala menciptakan matahari dan juga bulan. Kemudian kita sebutkan di awal tadi, di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala memiliki hak untuk memilih di kalangan makhluk dia siapakah yang ingin dia agungkan, yang ingin dia besarkan. Sebagai contoh, di kalangan bulan-bulan yang ada, Allah Subhanahu wa taala memilih satu bulan untuk kita berpuasa. Daripada bulan yang banyak itu, Ramadan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada banyak-banyak bulan itu, Allah Taala telah menetapkan ada 4 bulan haram, 4 bulan yang perlu dihormati. Seperti mana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bilangan bulan-bulan itu ada 12 semuanya. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, 12 bulan tu pun dah ada dah tuan-tuan. Telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minha arba'atun hurum. Daripada 12 bulan itu Allah Taala pilih 4 bulan untuk dijadikan bulan haram, iaitu bulan Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab dan juga Muharram. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang kita tak boleh nak sanggah. Kita tak boleh nak kata apa. Sebab itu pilihan Allah. Di kalangan ataupun daripada banyak-banyak hari daripada bulan Ramadan, Allah Taala memilih ada 10 hari yang mulia ataupun 10 hari yang paling baik, iaitu 10 malam terakhir Ramadan. Daripada 10 malam terakhir Ramadan, Allah Taala pilih pula satu daripadanya, iaitu Lailatul Qadar. Begitu jugalah daripada bulan Zulhijjah ada 10 hari yang Allah Taala nak muliakan, iaitu 10 hari yang terawal pada bulan Zulhijjah. Begitu juga dalam bulan Muharram, daripada 30 bulan Muharram ataupun 29 bulan Muharram, satu hari dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala supaya manusia yang menjadi hamba-Nya itu berpuasa. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi tradisi kepada orang-orang yang mengaku dirinya sebagai hamba Allah, mereka berpuasa pada 10 Muharram. Jadi kalau kita lihat daripada sudut sejarahnya, bagaimana boleh adanya puasa bulan ataupun puasa Ashura ini, kita melihat kepada hadis Nabi SAW dan kita telusuri sebelum itu lagi. Bagaimana Nabi Yaqub alaihi salam, dia bersama dengan keluarganya berpindah daripada Mesir pergi ke bumi Syam. Duduk di sana tuan-tuan, dan di sanalah Nabi Yaqub alaihi salam beranak pinak. Dan kita tahu kisahnya bagaimana Nabi Yaqub dikurniakan 12 orang anak. Dan kita nak pendekkan cerita, daripada keturunan Yaqub itulah lahirnya kaum ataupun satu puak yang dinamakan sebagai Bani Israel. Bani Israel adalah anak-anak Israel, itu membawa maksud Abdullah, hamba Allah. Is maknanya hamba, il itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bani Israel, anak-anak kepada Abdullah, yang dimaksudkan itu adalah Yaqub alaihi salam. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, turun temurun sehinggalah tiba kepada ibu dan juga ayah Nabi Musa alaihi salam, mereka pindah masuk ke bumi Mesir. Duduk di bumi Mesir saat itu, mereka dapati bahawa orang-orang Mesir, mereka menguasai Mesir, dan turun temurun pemerintahan yang diperintah oleh seorang raja yang digelar sebagai Fir'aun. Sehinggalah lahirnya seorang raja daripada keturunan Fir'aun ini, ataupun daripada mereka yang digelar Fir'aun ini, yang bernama Ramses II. Itulah yang berada pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Ramses II ni ataupun Fir'aun yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, tidak disebutkan namanya yang sebenar, hanya disebutkan dengan gelarannya sahaja. Dia mendapat maklumat bahawa nanti akan ada seorang manusia daripada Bani Israel, mereka ini akan melawan kerajaan dia. Maka dia membuat ketetapan untuk membunuh mana-mana anak yang lahir
Dan ketetapan itu dipersetujui, setahun bunuh, setahun tak bunuh. Setahun bunuh, setahun tak bunuh, seperti mana yang kita maklum. Dan Allah Ta'ala menceritakan kepada kita bahawa Fir'aun itu yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Apa yang dia buat? Dia menyembelih anak-anak mereka, iaitu anak-anak Bani Israel, dan dia menjadikan perempuan-perempuan daripada Bani Israel itu sebagai hamba. Yastahyi maksudnya menjadikan mereka sebagai hamba. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya Firaun itu di kalangan orang-orang yang melakukan kerosakan. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala lahirlah Firaun. Kita tahu. Bila lahir Firaun, maka dikhawatiri, lahir Musa alaihi salam. Bila mana lahirnya Musa alaihi salam, dikhawatiri Musa akan dibunuh oleh Firaun. Maka mereka membuat keputusan, ataupun ibunya membuat keputusan, ahli keluarganya membincangkan dengan adik-beradik yang lain bahawa bagaimana nak buat ni. Maka mereka memutuskan untuk meletakkan anak ini dalam satu bekas dan dilepaskan di dalam air ataupun dalam sungai. Seperti mana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'alqihi fit tabuti falyulqihi al-yam fi sahil ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun lah. Mereka meletakkan anak ini, iaitu Musa alaihi salam, dalam satu bekas namanya tabut. Namanya tabut, diletakkan di situ, kemudian dilepaskan. Tiba-tiba Allah Taala menyatakan, ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun lah. Ditetapkan oleh Allah yang mengambilnya itu, yang menyelamatkannya itu ialah aduwwun li, musuh aku, wa aduwullah, dan musuh dia. Cadang nak buat pelari, tengok ketentuan Allah ditetapkan oleh Allah, yang ambil itu adalah musuh aku dan juga musuhnya Musa alaihi salam. Dibela sehinggalah Nabi Musa alaihi salam membesar di dalam istana, dan dia mengetahui apa yang Firaun lakukan. Itu adalah salah satu daripada hikmah bagaimana Allah Subhanahu wa taala nak menunjukkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa melihat kezaliman yang sangat teruk yang berlaku pada pemerintahan Firaun itu. Sehingga apabila dia dah besar, dia dah matang, dia dah ada, disebutkan dalam Al-Quran, Allah Ta'ala telah memberikan walamma balagha ashuddahu wa atainahu hukman wa ilma. Ketika mana Musa alaihi salam sudah pun diberikan satu kematangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami berikan kepadanya hukman wa ilma. Dia ada kemampuan untuk melaksanakan tindakannya sendiri, dan dia ada ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia pun nak mula bebas lah. Ada satu hari tu dia keluar. Ini cerita dalam Al-Quran, kita boleh tengok dalam surah Al-Qasas. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha. Nabi Musa alaihi salam satu hari itu dia keluar daripada istana, dia masuk ke dalam bandar. Ketika itu ala hini ghaflatin min ahliha, orang tengah sibuk buat urusan masing-masing. Tiba-tiba ketika itu kata Allah Subhanahu wa taala, fawajada fiha rajulain yaqtatilan. Nabi Musa alaihi salam nampak ada dua orang yang sedang bertelagak. Hadza min syi'atihi wa hadza min aduwi. Seorang daripada bangsa dia, iaitu bangsa Israel, satu lagi daripada bangsa Mesir ataupun yang diistilahkan dengan Qibti. Maka Nabi Musa alaihi salam macam biasalah, kerana melihat bahawa ketika itu Bani Israel ditekan, bangsa minoriti ditekan, dijadikan hamba, anak-anak mereka dibunuh, kan, wanita-wanita jadikan hamba, buat bina segala macam binaan di Mesir itu adalah daripada buruhnya adalah Bani Israel. Bangsa Qibti ni relax je kan, makan tidur gitulah lebih kurangnya kan. Maka Nabi Musa alaihi salam melihat kepada bangsanya yang telah ditindas dan bergaduh ketika itu. Maka Nabi Musa buat apa tuan-tuan? Fawakazahu Musa faqada alaih. Nabi Musa fawakaza. Wakaza ni maksudnya dia tolak, dafa'a. Dia tolak. Niat tolak ni tuan-tuan, ada setengah ahli tafsir kata ditumbuk. Ala kulli hal, bukan niat dia untuk bunuh, tapi Allah Ta'ala takdirkan mati. Bila mati, jadi kes lah tuan-tuan. Dia bukan nak bunuh. Fawakazahu Musa faqada alaih. Qada ni maksudnya selesai kat situ juga.
Lalu kata Nabi Musa alaihissalam, mati ni. Qala hadha min amali syaitan. Dia kata ini daripada perbuatan syaitan ni. Kan? Innahu aduwwum mudhillum mubin. Dia sedar bahawa syaitan itu adalah seorang musuh ataupun adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah sebagai musuh, mudhillum mubin, orang yang menyesatkan ataupun satu makhluk yang menyesatkan manusia. Maka dia kata apa? Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfaralah. Terus Nabi Musa alaihissalam kata, ya Allah, aku telah menzalimi diriku sendiri, kan. Macam Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana. Nabi Musa kata, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli, ampunilah aku. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, faghfaralah. Allah Taala terus mengampunkan dia. Maknanya diminta oleh Musa, sebab nyawa itu hak Allah Taala berikan kepada hamba dia. Lalu dia boleh tarik bila-bila masa tiba pada tangan Nabi Musa, orang itu mati, ditarik nyawanya oleh Allah. Nabi Musa pun bukanlah sengaja, maka Allah Taala ampunkan dosa Nabi Musa alaihi salam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berlakulah peristiwa yang mana kita tahu. Selepas itu Nabi Musa pun selesai daripada peristiwa tu, Nabi Musa buat tak tahulah, kan. Jangan ceritalah siapa nak menguruskan jenazah tu, tuan-tuan jangan tanya pula, kan. Siapa menguruskan jenazah masa tu, ada biro khairat kematian ke? Tu jangan tanyalah. Baik, tiba keesokan harinya tuan-tuan, dalam surah Al-Qasas juga nanti tuan-tuan boleh tengok, berlaku kes yang sama juga. Berlaku kes yang sama, pergaduhan antara Bani Israel dan juga bangsa Qibti ataupun orang Mesir, orang asli Mesir ni. Maka Nabi Musa alaihissalam macam biasa, dia nak membela kaum dia, tetapi diberitakan kepada dia, wahai Musa, engkau nak buat macam mana engkau buat semalam ke? Kan, adakah engkau nak membunuh aku? Turidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams. Kan, adakah engkau nak bunuh aku seperti mana engkau membunuh satu jiwa semalam? Terkejut Nabi Musa alaihissalam. Tiba-tiba Allah Ta'ala menyatakan dalam peristiwa ataupun dalam dialog itu, telah datang seorang lelaki, waja'a rajulun min aqsal madinati, telah datang seorang lelaki daripada hujung bandar, yas'a, dalam keadaan tergesa-gesa. Dia tak sebutkan lelaki ini daripada Qibti ataupun daripada Bani Israel. Dia kata kepada Musa, qala ya Musa, innal mala'a ya'tamiru nabika liyaqtuluk fakhruj inni laka minan nasihin. Wahai Musa, aku dapat maklumat ada malak ni, satu kumpulan manusia daripada bangsa Qibti ni, mereka datang nak ya'tamiru ni, maknanya mereka datang untuk merosakkan kamu, nak membunuh kamu lah, nak menangkap kamu dan sebagainya. Fakhruj, keluarlah kamu daripada sini. Inni laka minan nasihin, sesungguhnya aku ni di kalangan orang yang memberikan nasihat. Yang nak ikut, tak ikut sudah. Maka kita tahu bahawa kisahnya Nabi Musa alaihissalam pun berjalan keluar meninggalkan kota tersebut. Bahasa mudahnya Nabi Musa meninggalkan Mesir. Dan Nabi Musa menuju ke arah Syam. Dalam perjalanan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita tahu kisahnya, dan Al-Quran pun kisahkan semula kepada kita, dan kita ulang baca kisah ini. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan Nabi Musa untuk pergi melarikan diri itu, Nabi Musa bertemu dengan sekumpulan manusia yang sedang cedok air. Walamma warada ma'a Madyan wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun wa wajada min dunihim imra'atayn tadudan. Nabi Musa dia tengok ramai duk tengah kumpul-kumpul duk ambil air, duk cedok air ni, kan. Lalu Nabi Musa melihat ada dua orang perempuan yang sedang menunggu. Kan. Maka Nabi Musa kata, qala ma khatbukuma, apa hal dengan kamu berdua ni? Maka kata mereka, qala ta'ala nasqi hatta yusdira ar-ri'a, kata kami tak boleh nak ambil air ni sebab ramai orang ni, kan, tak boleh nak ambil air, kami kena tunggu sampai selesai. Maka Nabi Musa alaihi salam pun ambil bekas yang ada di tangan wanita tersebut, dua orang wanita tu, dua adik-beradik itu, fasaqalahuma thumma tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Nabi Musa pun tolong ambil air. Bayangkan tuan-tuan, Nabi Musa seorang yang kuat. Kes yang kita kata nak tolak je tiba-tiba mati. Bayanglah kekuatan Nabi Musa alaihi salam, kan. Nabi Musa pun tolong cedok air, ambil air dan berikan kepada wanita tersebut ataupun dua orang tadi. Nabi Musa pun pergi ke tempat yang teduh dan Nabi Musa berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah,
sesungguhnya engkau telah menentukan kepada aku kebaikan dan juga seorang yang fakir. Baik tapi fakir. Ini kalau kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah antara yang boleh kita sebutkan. Inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kita sebut kepada Allah Subhanahu wa taala begitu. Baliklah dua orang perempuan ni bagi tahu ke ayah dia. Ayah dia kebetulan disebutkan dalam ahli tafsir menyatakan bahawa Nabi Syuaib alaihi salam. Ala kulli hal, siapa pun ayah dia, beritakan kepada ayah dia, hari ni kami balik awal sebab ada seorang pemuda yang membantu kami cedokkan air. Biasa balik lambat, hari ni balik awal. Maka katalah orang tua ni kepada anak dia, kan, tolong bawa lelaki tu mari sini. Tolong bawa lelaki tu mari sini. Sebab apa? Lelaki tu seorang yang baik, seperti mana yang kamu ceritakan. Disebutkan kepada bapa mereka ni bahawa orang ini adalah qawiyul amin, orang yang kuat lagi jujur. Kuat jujur ni tuan-tuan jarang ada. Biasa orang kuat tapi tak jujur. Biasa jujur tapi lemah. Nabi Musa ada kekuatan dan ada kejujuran. Ini payah dapat ni. Bawa lelaki tu mari sini. Maka dia pun kembali kepada Nabi Musa alaihi salam, patah balik keluar, jumpa Nabi Musa alaihi salam. Apa nama ni? Bahawa ayah aku memanggilmu. Jom ikut aku, kan. Maka Nabi Musa pun ikut. Dalam riwayat kitab tafsir Ibnu Katsir menyatakan bahawa Nabi Musa berjalan di hadapan dan dua orang perempuan ni berjalan di belakang. Nabi Musa jalan depan, perempuan jalan belakang, supaya tutup daripada fitnah. Laki tak boleh tengok perempuan, kan. Waktu perempuan semayang dalam syariat kita pun perempuan belakang, laki di depan. Kalau laki kat belakang, perempuan depan, lain macam, tuan-tuan. Jadi itulah syariat dan juga fitrah manusia. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setibanya kepada ayah perempuan tu, apa kata dia? Inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hatain. Dia kata, wahai Musa, wahai pemuda, aku ingin kawinkan engkau dengan salah seorang daripada anak perempuan aku. Aku nak kawinkan engkau ni. Pilihlah mana satu yang kau nak. Nabi Musa pun buat pilihan dan Nabi Musa pun berkahwin. Apa dia punya mahar? Mahar dia senang je. Dia kata mahar dia ialah anta ajurani thamaniya hijaj. Kamu berkhidmat dengan aku selama 8 tahun. Fa in atmamta 10 famin indik. Kalau engkau nak cukupkan, lengkapkan 10 tahun pun okey juga. Kan, itu terpulang pada engkau. Tapi mahar yang wajibnya 8 tahun, tapi kalau nak cukupkan 10 pun okey. Nabi Musa alaihissalam pun duduklah dengan keluarga itu. Nabi Musa berkhidmat 10 tahun. Lama, tuan-tuan, kalau ikut tempoh kita ni, kan. Lama, 10 tahun berkhidmat. Sehinggalah Nabi Musa selesai daripada tempoh itu. Dipendekkan cerita, Allah Ta'ala menyatakan bahawa selesai daripada tempoh itu, Nabi Musa pun bawa keluarga dia meninggalkan bapa mertua dia. Itulah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, falamma qada Musa al-ajala wasara bi ahlihi anasa min janibi turil aiman. Nabi Musa pun bawa keluar keluarga dia, meninggalkan pak mertua dia. Pergi ke mana, tuan-tuan? Menuju semula ke Mesir, kerana keluarga besar Nabi Musa berada di Mesir. Perjalanan sekejap panas, sekejap sejuk. Tiba waktu sejuk, Nabi Musa alaihissalam dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggil apa kalau api tu, panggil apa? Umbun api. Nampak cahaya. Nabi Musa kata, tunggu sekejap, kamu duduk kat sini, aku nak pergi dekat api tu. Moga-moga dengan adanya api itu kita dapat memanaskan badan kita, sebab sekarang ni tengah sejuk ni. Pergilah Nabi Musa ke situ. Tibanya di umbun api itu, rupa-rupanya Allah Subhanahu wa taala memanggil Musa alaihi salam. Begitulah yang disebutkan oleh Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Allah Taala bercakap kepada Nabi Musa alaihi salam supaya menyampaikan dakwah kepada kaum dia Bani Israel dan juga kepada Firaun. Pergilah kepada Firaun, ajak Firaun masuk, bahasa kita masuk Islam, kan. Sembah aku ni, sembahlah aku. Maka Nabi Musa pun kata kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa yang kita dok baca tu.
Nabi Musa punya lidah ada telur sikit, maka minta supaya dilancarkan lidahnya, dilapangkan dadanya supaya mereka memahami apa yang aku sampaikan. Tak cukup dengan itu permintaan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa minta supaya ada peneman. Supaya ada peneman, iaitu Nabi Harun alaihissalam. Kan? Di situlah diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk apa? Ushdud bihi azri, supaya Harun ini dapat memberikan kekuatan kepada aku. Kan? Dan dalam masa yang sama, wa asyrikhu fi amri, dia dapat berkongsi rasa dengan aku melaksanakan dakwah. Wa asyrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira, dengan tujuan yang lain supaya kami dapat bertasbih kepada engkau dengan tasbih yang banyak. Wa nadhkuraka katsira, dan dapatlah kami berzikir kepada engkau dengan zikir yang banyak. Ini tujuan dia. Bukan minta member supaya nak claim banyak, tidak tuan-tuan. Bukan minta member supaya boleh sembang sambil-sambil bawa kereta, tidak. Sambil-sambil berjalan, tidak. Tapi untuk memberikan semangat dalam menyampaikan dakwah, supaya sama-sama kita dapat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan dia. Maka Allah Taala kurniakan kepada Nabi Musa, tak apa, okey kalau begitu. Baliklah Musa alaihissalam sampai ke Mesir. Bila sampai ke Mesir, Nabi Musa terus bertemu dengan Harun, minta supaya ataupun sampaikan apa yang dia hajati dan apa yang Allah Taala telah perintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini direct, perintah Allah Taala kepada Musa ni direct. Nabi Muhammad SAW melalui firman ataupun melalui malaikat Jibril. Tapi Nabi Musa direct, Allah Taala wa kallamallahu Musa taklima. Baik, sebab itulah Nabi Musa digelar sebagai kalimullah, orang yang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka berlakulah siri-siri dakwah yang disampaikan oleh Musa dan juga Harun. Seperti mana yang kita tahu, yang Musa menyampaikan hasrat dia kepada Firaun. Firaun kata, engkau ni datang lagi, kan? Dulu dah buat hal bunuh Qibti, ini datang ajak aku tinggalkan apa yang aku telah imani sekarang ni. Aku Tuhan. Itulah berlaku dalam kisah surah An-Nazi'at. Inni anallah, aku ni Tuhan, kan? Aku ni Allah. Dia mengaku diri dia Tuhan lah maksudnya. Tidak ada orang yang lebih tinggi daripada aku, tidak ada orang yang lebih hebat daripada aku. Itu kata Firaun. Tapi Nabi Musa menyampaikan dakwah dia, sehinggalah berlaku beberapa siri apa yang disebutkan itu. Allah Ta'ala mengurniakan kepada Nabi Musa AS 2 mukjizat yang besar. Yang pertama, Nabi Musa bila dia solok tangan dia ke dalam poket dia, jaib ni maksudnya poket. Ada kata poket sama ada dalam baju dia, lengan baju, ataupun ada yang kata di bawah ketiak dia. Ala kulli hal, bila dikeluarkan tangan dia itu, maka adalah cahaya di tangannya. Cahaya itu maksudnya satu warna yang tidak sama dengan warna tubuh Nabi Musa alaihi salam. Satu. Yang kedua, Allah Ta'ala gunakan kepada Nabi Musa iaitu tongkat. Untuk tongkat ni kan, kita pun maklumlah. Maka bertemu dengan Firaun, mengajak Firaun. Firaun kata, apa yang kamu ada? Apa yang kamu nak tunjuk hebat sangat? Aku ada ahli sihir, kan? Kau ada apa? Berlakulah perdebatan itu dalam surah-surah yang lain, dalam ayat-ayat yang lain, sehinggalah Firaun memanggil betapa ramainya dia punya ahli sihir. Ada ahli tafsir menyatakan sehingga 1000 dia punya ahli sihir untuk menunjukkan kehebatan kerajaan dia depan Musa alaihi salam. Musa kata tak kisah, bawalah datang. Maka mereka pun tunjuklah kehebatan mereka. Pada waktu pagi berkumpullah manusia untuk melihat peristiwa yang bersejarah itu. Musa versus dengan ahli sihir. Nak tunjuk siapa yang lebih hebat ni. Ketika itulah mereka pun pekak-pekak berkata, siapa nak baling dulu ni? Siapa nak tunjuk hebat dulu? Ni Musa kata, tunjuklah dulu. Dia berkata, Musa tunjuklah dulu. Maka Nabi kata, tunjuklah dulu. Nabi kata, kan, Nabi Musa kata, tunjuklah dulu. Maka mereka pun melemparkan tongkat mereka. Sebenarnya bukan mereka lemparkan. Ahli tafsir kata, mereka pegang tongkat mereka, di hujung tongkat mereka itu ada tali. Dan mereka goyang-goyangkan tongkat mereka itu, tali mereka bergoyang-goyang, dan mereka yukhayyalu ilaihim. Mereka mengkhayalkan pandangan manusia, nampak seolah-olah seekor ular yang sedang bergerak. Oh, hebatlah, tera hebat dah tuan-tuan. Kan 5G dah tu. Kan tengok-tengok Nabi Musa keluar 6G tuan-tuan. Nabi Musa pun melempar, fa'alqa. Nabi Musa pun melemparkan dia punya asah. Melemparkan tongkatnya. Dengan tongkat itu betul-betul jadi ular.
Ahli sihir, dia tahulah dia bohong orang lama dah tuan-tuan. Kan? Tengok-tengok ini real ular ni, bukan macam kita duk buat ni. Maka dia kata, sangat hebatlah Musa ini. Akhirnya apa berlaku tuan-tuan? Mereka terus menyatakan bahawa amanna, kami beriman dengan Musa alaihi salam. Terus kata Ibnu Abbas rahimahullah radhiyallahu taala anhuma, paginya mereka berkumpul sebagai ahli sihir, petangnya mereka berkumpul sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh Firaun selepas itu? Firaun bunuh mereka semua. Yang tinggal siapa? Nabi Musa tidak dibunuh. Wallahu alam kenapa dibiarkan Musa tidak dibunuh oleh Firaun, ataupun kenapa Firaun tidak membunuhnya. Firaun Musa alaihissalam terus melaksanakan dakwah dia kepada Bani Israel, mengumpulkan kaum dia, mengajak sebahagian daripada bangsa Qibti untuk bersama-sama dengan dia. Beberapa siri yang kita dok baca tentang perdebatan antara Musa dan juga Firaun. Ada juga mujizat turunnya katak lah, dafadi', ad-dam dan sebagainya, wal jarad, semua tu belalang dan sebagainya. Itu adalah yang kita dok baca dalam Al-Quran. Dipendekkan cerita sampai maklumat kepada Nabi Musa alaihi salam, wahai Musa, kami dapat maklumat ni waktu pagi gelap ni, malam gelap gelita ni, dah nak dekat-dekat ni, pukul 3 pagi 2 pagi macam tu, bagi tahu kepada Nabi Musa, Firaun sedang mengumpulkan tenteranya untuk menangkap kamu. Bukan saya menangkap, bahkan membunuh kamu semua. Tak boleh lawan dah tuan-tuan. Nak lawan hujah tak boleh, nak lawan apa semua tak boleh. Memang menang kat Musa daripada kebenaran, memanglah menang tuan-tuan. Allah Ta'ala tunjukkan kepada Nabi Musa, dipimpin oleh Allah, dibimbing oleh Allah. Sebab itu orang yang bersama dengan Allah Ta'ala ni memang sentiasa berada pada kemenangan lah. Ketika itulah Nabi Musa mengumpulkan Bani Israel. Dia kata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, malam ni juga kita kena bergerak. Nak pergi mana tak tahu tuan-tuan. Tetapi diwahyukan kepada Musa untuk menuju, sebagian ahli tafsir kata menuju ke Laut Merah, kan? Sebagian ahli tafsir kata menuju ke Sungai Nil. Kata Laut Merah lah sebab itu ahli sains jumpa, kan, pengkaji jumpa kereta kuda di dasar laut tu, kan. Agak menguatkan jugalah hujah tu. Ala kulli hal tuan-tuan, menuju ke arah laut. Di situlah bila nampak je laut, habislah kita. Belakang tentera Firaun, depan laut. Kata Bani Israel, inna lamudrakun. Habislah kita, kena tangkaplah kita hari ni. Tak boleh nak lari dah. Apa jawab Nabi Musa alaihi salam? Ni tuan-tuan, jawapan Nabi Musa. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Kata Nabi Musa AS, tidak sama sekali. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersama-sama dengan aku adalah Tuhan aku. Yakin betul dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sayahdin, dia akan tunjukkan jalan kepada aku. Ini waktu yang sangat menakutkan ni. Nak berlari tak boleh dah. Tentera depan laut nak berenang. Berenang apa tuan-tuan? Dengan anak, bini apa semua, kan? Serah diri. Tapi kata Nabi Musa tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdi. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Musa untuk memukul tongkatnya di atas tanah, dan terpecahlah laut itu, terbahagi. Sebahagian tafsir kata terpecah dua, satu sebelah kanan, satu sebelah kiri, dan kering, kan? Yabasan, kata yabasan ni maksudnya kering, boleh lalu ikut suka, kan? Seolah-olah macam tak ada air langsung kat situ. Kata lecah-lecah ke, tak ada. Ada tafsir menyebutkan bahawa terpecah kepada 12 lorong, kerana ramai 12 ikut kabilah, kan? Bani Israel ada 12 kabilah, kan? Pecah 12. Lalulah Nabi Musa AS bersama dengan Bani Israel. Tiba seberang sana, Firaun pun ikut belakang. Firaun kata kita boleh dapat ni. Boleh dapat. Tiba-tiba apa yang berlaku tuan-tuan? Allah Ta'ala kumpulkan semula laut itu yang terbelah, dan tenggelamlah Firaun. Ketika itulah Firaun kata kepada Allah Subhanahu wa taala, amantu, aku beriman, billadzi amana bihi banu Israel, aku beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Kata ahli tafsir,
Imam Ibn Katsir kata betul-betul takaburnya Firaun, tuan-tuan. Dia tak sebut amantu billah, aku beriman dengan Allah. Sebaliknya dia kata apa? Aku beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Tak nak sebut Tuhan Allah tu. Tu betapa belagaknya Firaun. Nak terima tak orang macam tu? Bukan kata disebabkan itu, bila nyawa dah sampai ke kerongkong memang tak boleh terima dah, tuan-tuan. Sebut pula dalam keadaan dia itu takabur, menganggap dirinya masih lagi hebat, maka memang tidak diterima. Ditenggelamkan Firaun dan dia mati. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah." Pada hari ini kami selamatkan tubuh badan kamu supaya menjadi ibrah, pengajaran kepada orang yang datang selepas kamu. Hakikatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah tengok Firaun, tak pernah tengok Ramses II ni. Sahabat tak pernah tengok, tabi'in tak pernah tengok, tapi yang tengok siapa? Kita umat yang duduk kat ujung-ujung ni. Yang cari dia siapa? Yang buat kajian tentang dia siapa? Bukan orang Islam pun. Bukan kita orang yang beriman dengan Allah Ta'ala ni. Orang kafir daripada Eropah sana tu. Perancis kan? Yang buat kajian tentang Firaun. Betul ke inilah Ramses yang dikatakan tenggelam dalam laut tu? Rupa-rupanya betul. Apabila mereka bawa satu tubuh mumia ni balik dan mereka disambut di Perancis tu, tuan-tuan. Syekh Abdul Majid Az-Zindani mengisahkan bagaimana mereka sambut meriahnya seorang bekas raja yang hebat ni, maharaja, bukan raja biasa ni. Kan? Yang bina piramid tu disambut di lapangan terbang Perancis tu dengan berapa das nak dapatkan kalau VVIP, tuan? 12 das ada. Dengan meriam ditembak, tuan-tuan. Nak menunjukkan bahawa seorang maharaja telah pun mendarat di bumi Perancis. Dan mereka pun membuat kajian, betul dalam mereka pecahkan atau belah dia punya tengkorak ni, dapati ada seperti garam dalam kepalanya. Dan mereka buat kajian, itulah garam daripada laut yang dikatakan tempat Firaun tenggelam. Dan itulah Firaun disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata tak jumpalah, tuan-tuan, agak-agak ragu tak dengan firman Allah Ta'ala? Kita ni penuh dengan keraguan, dengan golongan yang tak percaya Quran, mengaku diri beriman tapi tak percaya Tuhan pun ramai kan? Allah Ta'ala tunjuk, ini real betul-betul ni, yang aku tenggelamkan zaman Musa tu, ini dia. Kami selamatkan dia, tujuannya untuk kamu ambil pengajaran daripadanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan hari yang ketika mana Musa alaihi salam diselamatkan oleh Allah daripada ditangkap oleh Firaun itu adalah hari ketika itu tarikhnya 10 hari bulan Muharram. 10 hari bulan Muharram. Hari inilah, tuan-tuan. Ada tengok berita semalam? Tengok berita Nabi Musa selamat daripada Firaun. Tak masuk lah, tu cerita lama. Tuan-tuan tu bercari tak ada lah, tuan-tuan. Nak azan dulu ke? Azan. Sila tafadhal. Kita sambung sikit, lepas tu kita berhenti, tuan-tuan.
أشهد أن محمدا رسول الله. آت محمد الوسيلة والفضيلة والعفو والقرب المحمود الذي وعدته. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung sekali lagi tuan-tuan ya. Baik, Nabi SAW berpuasa pada tarikh 10 Muharram, 10 Muharram ketika di Mekah lagi, kerana ia menjadi ajaran turun-temurun daripada syariat Nabi Ibrahim. Sebelum Nabi diutuskan lagi, Nabi dah puasa dah 10 Muharram. Puasa dan tak ada kena-mengena dengan 10 Muharram yang cerita Nabi Musa ni. Tak ada kena-mengena. Itu disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi Nabi Muhammad SAW berpuasa sehinggalah Nabi Muhammad berhijrah ke kota Madinah. Dan Nabi Muhammad SAW mendapati, masa ni sahabat tak puasa pun, sahabat tak puasa 10 Muharram ni. Sehinggalah baginda Nabi SAW mendapati orang Yahudi dekat Madinah pun berpuasa. Yahudi dekat Mekah tak ada, dekat Madinah ramai. Nabi pun tanya, kenapa kamu berpuasa? Maka jawab orang Yahudi, kami berpuasa kerana pada hari 10 Muharram inilah Allah Ta'ala telah menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam. Maka jawab Nabi SAW, ana ahaqqu bi Musa minkum. Aku lebih layak untuk meraihkan kejayaan Musa daripada kamu, berbanding dengan kamu. Maka ketika itulah Nabi SAW menyatakan kepada para sahabat supaya mereka pun berpuasa pada 10 Muharram untuk istilahnya apa? Meraihkan kejayaan Nabi Musa alaihi salam. Betul, ada riwayat kata, Nabi kata siapa yang belum makan lagi pada hari ni 10 Muharram ni, maka jangan makan, kita puasa. Kan? Berpuasalah mereka sehinggalah setahun sebelum kewafatan Nabi SAW, Nabi menyatakan bahawa demi untuk mukhalafah ataupun untuk tidak dikatakan meniru gaya orang-orang Yahudi, maka kalau aku hidup, kata Nabi, pada tahun hadapan aku ingin berpuasa pada 9 Muharram. Ada dua riwayat menyatakan bahawa aku akan berpuasa pada 9 Muharram. Sebagian ulama kata bermakna puasa 10 Muharram dah tak ada. Riwayat kedua kata aku akan berpuasa pada 9 Muharram dan juga 10 Muharram, bermakna puasa pada 2 hari. Pun begitu, disebabkan pengamalan Nabi yang Nabi lakukan pada 10 Muharram tak sempat 9 Muharram, maka berpuasa dengan 10 Muharram saja sudah pun memadai. Adapun pandangan yang menyatakan pada 9 Muharram sahaja, itu pandangan yang tidak kuat berbanding dengan pandangan sama ada kita berpuasa 9 dan juga 10 ataupun 10 sahaja.
Ala kulli hal tuan-tuan, jatuhlah Muharram itu ataupun Ashura itu pada hari apa pun, asalkan ianya bersempena, maka kita boleh berpuasa walaupun tidak bergandingan dengan hari sebelum ataupun hari selepas. Kebetulan 10 Muharram jatuh pada hari Jumaat. Ada orang tanya macam mana, maka difatwakan oleh majoriti ulama tidak perlu kita berpuasa sebelum ataupun tak perlu kita gandingkan dengan sehari sebelum ataupun sehari selepas. Kerana sempena itu kebetulan jatuh pada hari Jumaat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW menyatakan bahawa ahtasibu 'ala Allah, aku mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keampunan terhadap dosa fi sanatil madiyah, dosa yang telah lalu. Maknanya kalau kita berpuasa pada hari ini, alhamdulillah, tengok semua ni muka-muka puasa belaka ni. Allahu akbar. Cahaya ini. Moga-moga kita dapatlah keampunan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kecil lah tuan-tuan, dosa besar kita kena ikut syarat-syarat dia lah. Tak apalah, dosa besar tuan-tuan bukan buat pun, insya-Allah tak buat. Kita hanya banyak dosa-dosa kecil ni. Ini tambah-tambah macam kita sebutlah, raya tak ada ketupat ni tuan-tuan, macam-macam dosa kan. Jadi kita harap dosa-dosa yang lepas diampunkan dan juga kita beristighfar di atas dosa-dosa yang akan datang. Baik tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menutup perkongsian kita, saya nak ambillah sedikit pengajaran yang saya petik daripada sahabat-sahabat daripada mereka ni satu grup namanya Pemikir. Saya ambil antara pengajaran yang boleh kita petik bersempena dengan Ashura ni. Kita mesti ingat bahawa Ashura adalah mengingatkan kita orang Islam mesti meneruskan perjuangan para anbiya. Kerana Ashura ini bersempena dengan perjuangan Nabi Musa alaihi salam untuk menegakkan kebenaran di hadapan seorang raja yang sangat zalim, dan akhirnya Allah Taala memerintahkan supaya dia menyelamatkan diri dan dia yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti mana kita sebutkan tadi, inna ma'iya rabbi sayahdin, Tuhan bersama dengan aku, dia akan menunjukkan jalan untukku. Yang kedua tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekuat mana pun tagut ataupun musuh-musuh Islam, kita kena yakin bahawa tidak ada bandingannya dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Macam mana hebatnya kerajaan Firaun, betapa dia ini mengaku dirinya sampai ke tahap Tuhan, kerajaan dia lah tidak ada bandingan, tapi akhirnya tak boleh lawan dengan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hari Ashura ni juga mengingatkan kita tentang kepalsuan Yahudi. Konon-konon mereka cinta kepada Musa, hakikatnya merekalah yang menyelewengkan kitab Taurat. Merekalah yang orang pertama ataupun golongan pertama yang sering membunuh para anbiya yang diutuskan kepada mereka. Dia kata dia Islam. Islam lah, orang yang beriman dengan Allah Ta'ala ni Islam lah. Berpaksikan kepada Al-Quran, inna dina indallahi al-Islam kan. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Bermakna semua agama yang dibawa oleh Nabi-Nabi terdahulu pun agama Islam. Mereka kata kamilah ikut sembah Allah dan sebagainya. Tapi hakikatnya mereka memalsukan apa yang mereka nyatakan. Baik, yang berikutnya, keberapa ni? Keempat, kita kena berbeza dengan orang-orang Yahudi. Tengok bagaimana Nabi SAW, walaupun dah biasa puasa 10 Ashura ataupun 10 Muharram, tetapi Nabi kata, kalau aku hidup pada tahun depan, aku nak puasa 9 juga. Nak bagi tahu Nabi betul-betul tak nak ikut Yahudi. Ada riwayat menyatakan bahawa Nabi SAW melihat orang-orang Yahudi ikat belah tengah. Sikat, bukan ikat, sikat rambut belah tengah. Nabi tengok tak boleh, Yahudi pun sikat belah tengah. Nabi sikat secara terus ke belakang. Nampak Yahudi ikat terus belakang, Nabi sikat belah tengah. Tengok, Nabi tak mau ikut Yahudi tuan-tuan. Kita apa yang Yahudi buat, ikut semua. Dia bagi kuning, hijau. Kepala tak tahu dah, ni nak penyapu ke rambut ni, kan? Minta maaf sekali tuan-tuan, ni dekat tempat saya duduk ni. Tuan-tuan, saya duduk kat kampung ni tuan. Saya sewa rumah kat kampung. Tapi dia punya rambut tu, tak tahu penyapu ke rambut. Ni nak bagi tahu betapa nak ikut sangat ni, Oh sayanglah kan Yahudi ni. Baik, kita kena bertentangan dengan Yahudi. Sebab itu ada satu kitab yang ditulis, saya pernah sebut kepada tuan-tuan, kitab yang dikarang oleh Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu taala, namanya Iqtida' Siratal Mustaqim fi Mukhalafati Ahli Jahim. Mengikut Siratal Mustaqim, jalan yang lurus, dalam melawan arus
orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka jahim. So kena lawan, bukan kena lawan, kena berbeza dengan mereka. Kena berbeza dengan mereka. Tu orang kata ustaz tu macam mana orang duk pakai baju kot apa semua kan. Itu baju tu lain. Baju ni dah jadi adat kebiasaan seluruh dunia. Yang tak boleh ikut ni adat cara hidup dia orang tu. Cara hidup lain tuan-tuan, jangan salah faham ni semua tak boleh ni mikrofon pun yang payah tuan. Tu bukan macam tu nah. Betul kita pakai laptop Dell apa semua kan. Tu macam mana tu. Jangan sampai ke tahap tu tuan-tuan. Maksud cara perangai hidup syariat mereka tu. Itu tak boleh. Baik. Seterusnya kita kena faham bahawa dalam Islam ini antara ibadat yang Allah Ta'ala minta kita banyak lakukan adalah ibadat berpuasa. Ibadat berpuasa. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah tolong kepada aku dengan cara apa? As-sabri. Sebagai ulama tafsirkan sabar itu adalah puasa. As-salah dan juga kita menunaikan solat. Banyakkan solat, banyakkan puasa kalau ada masalah. Saya ingat dulu masa kami belajar kat Yaman dulu, Syekh Abdul Majid Az-Zindani hafizahullah taala, bila kami biasalah universiti percuma tuan-tuan, belajar percuma, dapat bantuan daripada orang kaya Bahrain, orang kaya daripada Kuwait, daripada Dubai, kan, daripada Saudi. Jadi duit itulah yang untuk pengurusan universiti kami belajar tu. Bila terpotong sekejap masa peristiwa 11 September tu, memang kami disarankan banyak berpuasa lah tuan-tuan. Esok tazkirah Syekh Az-Zindani puasa. Kata puasa lepas sembahyang subuh ya, dia akan bagi tazkirah puasa. Siapa yang tak makan lagi puasa, dia kata. Kan, sebab masa tu makan memang kena catu betul lah kan. Kecuali orang Malaysia, duit masih banyak lagi tuan-tuan. Bisa sahabat daripada Indonesia, kalau jamiah ataupun universiti bagi kurma lah yang dia makan satu hari. Pagi makan kurma, tengah hari makan kurma, malam makan kurma. Maka kita ni bangsa Nusantara ni tuan-tuan, boleh pecah kepala tuan-tuan makan kurma. Bukan masak kurma, tu masak kurma, ni makan kurma. Masak kurma jalan. Baik, yang terakhir tuan-tuan rahmati Allah SWT, lebih dahsyat lagi, kita kena melihat bagaimana orang-orang Syiah cuba mengaburi mata kita dengan sambutan hari Ashura. Seperti mana yang kita maklum, hari Ashura yang disambut ataupun yang digambarkan, yang dihiasi semula oleh orang-orang Syiah itu dengan cara mereka memukul-mukul badan atas nama untuk membela Sayyidina Hussein. Itulah satu bukan gambaran terhadap agama Islam yang sebenar. Jadi kita kena lawan dia punya, orang panggil apa, dia punya gambaran tu dengan kefahaman yang sebenar bahawa Ashura adalah hari umat Islam kita bermukhalafah dengan Yahudi. Mukhalafah maksudnya apa? Kita tidak bersama dengan orang-orang Yahudi. Itu yang kita kena tonjolkan. Kita kena tonjolkan semula pada tempoh-tempoh yang akan datang, insya-Allah. Moga-moga dengan kita memperingati Ashura ini, mengukuhkan lagi akidah kita, menguatkan lagi semangat kita untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan menguatkan lagi semangat juang kita seperti mana yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam dalam menghadapi seorang raja yang tagut yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Wallahu Subhanahu Wa Taala alam. Yang baik itu daripada Allah Taala. Terkasar bahasa, mohon maaf. Kita akhiri pertemuan kita dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman warzuqna fahma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubika min ahwali ahli nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.